Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Jangan Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Son of a bitch. Sebaliknya, di wali kota, wadidau. Beras habis, wadidau minta gift. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Apa nak kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sejak saya lahir, kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Bila? Oleh itu, kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab. Netizen Malaysia tidak dapat disangkal lagi sepak terjangnya dalam menyangkal segala sesuatu. Kebanyakannya, mereka selalu menganggap diri mereka superior dan tidak terkalahkan. Sulit menerima kenyataan, dan membalas dengan fakta kejadian masa lampau di mana saat Malaysia masih berjaya. Pada video kali ini, ada seorang lansia dari kalangan netizen Malaysia yang menjelekan Menteri Pertanian Indonesia Pak Andi Amran Sulaiman. Yang pada kenyataannya, Pak Amran hanya mengutarakan apa yang ada dan terjadi di lapangan. Namun justru, lansia tersebut seakan tidak dapat menerima kenyataan. Seperti kakek-kakek yang baru saja membuat akun Facebook dan berselancar dengan oraknya di media sosial. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya. Sebegitukah kualitas lansia Malaysia ini, yang padahal kejadian baru saja terjadi dengan pernyataan yang jelas dari rombongan Menteri Malaysia, yang hendak belajar kepada Indonesia. Sebegitu frustasinyakah kebanyakan orang di Malaysia, sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa data yang dipaparkan merupakan suatu delusi. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, Menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Bila nampak gambar belakang saya, kami teknologi beras kami dah sampai 3 musim setahun. Kami boleh supply 70% keperluan beras Malaysia. Hanya 30% diimport. Sejak saya lahir, kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. TKI Indonesia di Malaysia tak pernah berjerit Malaysia tak cukup beras. Sebaliknya, di wali kota, wadidau. Beras habis, wadidau minta gift. Patut Indonesia yang belajar dengan Malaysia bagaimana menyediakan peluang pekerjaan kepada warga mereka di Indonesia. Jangan Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Konon kamulah terbaik. Dunia ni berpusat di Indonesia. Semua yang terbaik tu datang Indonesia. Walhal
Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Yes, negara kamu mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu? Sehinggakan beras 200 gram pun jual untuk rakyat kamu makan. Kurus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Perubahan musim. Malaysia belajar tak? Belajar tak? Kamu belajar geografi. Malaysia dengan Indonesia, adakah perubahan iklim? Berapa musim kita ada? Kita tropika, tak ada perubahan iklim. Yang ada monsun saja. Boleh menanam padi. Kepintaran itu yang penting. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Bawa coklat dari Malaysia. Pergi ke Sarawak, dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, beras Malaysia lagi diseluduk masuk ke Indonesia. Ini fakta. Cuba semak dalam senarai import Indonesia dan senarai ekspor Indonesia. Dalam senarai ekspor Indonesia ke Malaysia, cuba tengok ada tak Malaysia mengimport beras dari Indonesia, ataupun dalam cat statistik Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, ada atau tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Malaysia mengimport beras dari Indonesia. Kenapa menteri dengan penuh yakin cakap Malaysia minta belajar daripada Indonesia untuk mencukupkan beras? Kepada menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras di negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang kerjaan di negara anda, bagaimana nak menyiapkan projek-projek mega anda. Sekarang yang terbaru, syarikat Malaysia invest membangunkan IKN. Cuba belajar pengurusan dengan Malaysia, wahai Menteri Indonesia. Jangan sebarang cakap kamu menteri, membawa attitude sebuah negara. Kamulah yang melambangkan bagaimana rakyat negara kamu berfikir. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai Menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Okeylah. Saya sedih kalau selalu dikecilkan Indonesia dibandingkan Malaysia. Malaysia itu negara kecil dibanding kita. Kita ini negara besar. Maaf, bukan kita hebat. Setelah 40 tahun kita terima medali Agricola. Itu dari FAO dan kita terbaik dunia untuk food security. Dan itu tidak bisa dibantah karena bukan kita yang menilai, mereka menilai. Kakao kita nomor 3 setelah Pantai Gading dengan Ghana, kemudian kelapa kita nomor 2 dunia, sawit kita 58%, kita menguasai dunia, mensuplai dunia. Jantungnya ini dunia untuk pertanian ya Indonesia dengan Brasil. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada yang jadi. Itu kurang bagus untuk media, kurang bagus untuk Indonesia. Dibandingkan lagi dengan Malaysia yang punya kakao mungkin 10 hektar, nggak bisa dibandingkan Indonesia. Kita ini negara besar. Oh cool. Cukup memang haprok memang. Mau tak tahu lah, ni aku seorang tau. Ramai lagi yang duk menunggu di luar sana. Yang merungut macam-macam. Mau sebut pasal harga beras lah. Orang susah, orang tambah susah. Bukan semua orang gaji RM78,000 sebulan. Orang yang tak ada gaji, yang cari hari-hari duit pagi, makan pagi, petang ni bercerita.
Kalau dah beras naik memang labung macam tu. Orang nak makan apa? Tahi pada tak mau keluar. Dia tak ada makan. Makan tahi pada tak boleh. Cakap sedap mulut koma tu cakap. Apa ni lah mana ni? Orang tu ni beri. Lebih bobong itu lebih kacau kau. Mana bagi anak tahu? Weh bos. Weh apa cerita? Beras apa naik? Ha? Semua beras naik. Apa naik berapa ringgit? 35.50. Apa beras apa yang naik? Jadi Jati lagi beras apa? semua beras. Semua beras. 10 kilo RM7. You yang naikkan mana-mandai ke ataupun kilang? Saya suka pandai lah, barang saya mah. Ha? Barang saya suka naik lah. Dulu barang you jual. Sekarang saya tengah rekod weh. Saya tengah rekod. Saya mau tahu siapa yang jual. Semua orang Itu jual. kilang ah. Ha, korang dengar kan? Ini masjid sekarang RM40 10 kilo. Gila bak. Aduh subhanallah. Gila tak gila weh? Tolonglah pihak berkuasa, tolonglah pantau harga. Janganlah suka-suka bagi naik. Ni beras kot untuk makan. Semua orang makan, rakyat makan, Perdana Menteri makan. Ha? Weh, gila ke beras macam ni RM40 10 kilo? Baik aku makan ubi kayu daripada makan beras. Ha, korang nilai lah sendiri. Harga barang naik mendadak. Gaji tak naik-naik. Ha, bawa balik beli barang ni. Ini beras naik-naik lagi ni. Siapa yang pegang beras kat Malaysia ni Panas pula hati aku. Asyik naik je dia naik-naik. Suka hati dia je. Betul-betul lah dia pegang beras kat sini. Kau bagi aku pula pegang. Kau pula beli beras. Abang kau tahu macam mana rasa dia. Alamak. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Beliau berkata ubi kayu dilihat mampu menjadi alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat disebabkan khasiatnya yang lebih tinggi berbanding beras. Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan termurah Madani di Bandar Perdana Sungai Petani bersama Ketua Task Force Pemantauan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Fasal. Katanya lagi langkah itu boleh menyelamatkan rakyat daripada terbelenggu dengan isu beras melanda negara. Indonesia contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita.